Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi untuk hari ni cikgu nak explain lah tentang untuk soalan 5, soalan nombor 5 SPM 2018. Soalan nombor 5 SPM 2018, sebab ramai yang mesej cikgu yang bertanyakan macam mana cara nak buat. Okey, jadi untuk soalan ini sebenarnya mudah saja jika awak dah mahir kacukan untuk pewarisan ni. Sepatutnya anda tidak ada masalah lah untuk menjawab soalan ini. Cuma dia hanya memerlukan sikit kemahiran untuk nak explain ataupun untuk kita menulis penerangan kepada rajah kacukan yang kita buat. Okey. Jadi untuk soalan ni kita baca dulu Alright, untuk rajah 5.1 menunjukkan kacukan antara pokok kacang P berbiji bulat dan kuning. Okey, pokok kacang P berbiji bulat dan kuning dan dengan pokok kacang P berbiji kedut dan hijau. Maknanya induk dia satu yang induk yang mempunyai biji bulat dan kuning. Satu induk lagi adalah mempunyai biji berkedut dan hijau. Dan semua anak generasi F1 yang terhasil adalah berbiji bulat dan kuning. Okey, hasil kacukan di antara dua induk ini kita dapati anak yang terhasilnya kesemuanya mempunyai biji bulat dan kuning. Okey. Jadi kekuncinya kita dah tengok kekunci untuk soalan ni dia untuk huruf besar ini ataupun dominan R, biasanya huruf besar merupakan perwakilan ataupun nak mewakili allele yang dominan, iaitu R besar mewakili allele bagi biji bulat, iaitu biji bulat ni yang dominan lah. Okey. Manakala R kecil, kita tahu yang huruf kecil ni adalah perwakilan atau huruf yang kita wakilkan allele bagi allele yang resesif. Okey, jadi biji berkedut ni adalah yang resesif. Okey, biji berkedut yang resesif. Manakala Y besar mewakili allele bagi biji kuning, iaitu biji kuning ni adalah ciri ataupun trait yang dominan. Okey, trait bagi ciri warna biji iaitu yang dominan. Manakala Y kecil ni mewakili allele bagi biji hijau iaitu trait yang resesif. Okey, trait yang resesif. Okey, jadi kita lihat soalan pertama. Nyatakan trait resesif pokok kacang P itu. Terangkan jawapan anda. Okey, kita boleh lihat daripada petunjuk ataupun awak boleh lihat juga daripada induk ni Okey, biasanya kita lihat dari segi perwakilan huruf. Okey, kalau huruf kecil ni adalah untuk yang resesif. Jadi bila soalan tanya, apakah trait resesif kacang P itu? Inilah traitnya, iaitu biji berkedut dan biji yang hijau, warna biji yang hijau. Untuk soalan ni 2 markah. Okey, jadi untuk dapatkan 1 markah dahulu, awak boleh tulis P1-nya ni adalah biji berkedut dan biji yang berwarna hijau. Okey, so 1 markah. Jadi awak kena terangkanlah macam mana dan kenapa biji berkedut yang biji hijau yang merupakan trait resesif. Ini kerana trait resesif ini ditunjukkan apabila uh, jap. Nyatakan trait resesif pokok kacang P itu. Terangkan jawapan anda. Okey. Jadi untuk soalan ini, daripada gambar rajah kacukan ini, kita dapati tiada pokok kacang P yang menunjukkan trait yang resesif ini. Okey, tiada pokok kacang P yang berbiji kedut dan hijau dalam generasi F1. Okey. Alright, jadi kita tahu yang resesifnya, allele resesifnya ataupun trait resesifnya adalah biji berkedut dan biji hijau. Tapi dalam kes ini atau dalam soalan ini, trait resesif ini tidak ditunjukkan. Okey, trait yang resesif ini tidak ditunjukkan. Okey, trait resesif tidak ditunjukkan. Okey, barulah boleh dapat 2 markah. Okey, lihat soalan B.
Satu daripada anak generasi F1 dalam rajah 5.1 dilabelkan sebagai J. J dikacukkan dengan pokok kacang PK bergenotip R besar, R besar, Y kecil, Y kecil. Okey, yang anak daripada diagram yang pertama ni, iaitu yang berbiji bulat dan kuning ini, okay, kita wakilkan sebagai induk J, dia akan jadi sebagai induk J daripada generasi F1 ni, dikacukkan dengan pokok kacang P yang bergenotip R besar, R besar, Y kecil, Y kecil. Jadi soalan dia, lengkapkan rajah skema pewarisan dalam rajah 5.2. Okey, jadi sebenarnya untuk awak tulis genotip untuk parent ataupun induk J ni, sama ada awak boleh ambil daripada atas ni, awak boleh create ataupun awak dapatkan genotip itu daripada atas melalui rajah kacukan, kacukan yang awak buat, ataupun awak boleh extract daripada gamet yang dia dah bagi ni. Okay, kalau nak mudah, kalau cikgu prefer awak buat kita ambil genotip daripada kacukan yang atas ni. Okey. Jadi kita tahu genotip induk R besar, R besar, Y kecil, Y kecil. Makanya apabila meiosis berlaku, gamet yang terhasil adalah untuk induk pertama R besar, semuanya R besar, R besar. Okey. Manakala untuk induk yang kedua, gamet terhasilnya semuanya adalah R kecil, Y kecil. Okey. Jadi apabila persenyawaan berlaku, tak sensitif apa ni. Okay, apabila persenyawaan berlaku, iaitu apabila dua gamet ini bergabung, okay, kita akan dapat genotip untuk generasi F1 ini adalah kesemuanya mempunyai pokok yang berbiji bulat dan kuning, iaitu mempunyai genotip R besar, R kecil, homozigot, heterozigot, dan Y besar, Y kecil. Okey, awak boleh ambil daripada sini, daripada atas sini untuk menulis, untuk melengkapkan genotip di sini. Okey, untuk melengkapkan genotip untuk parent J, iaitu R besar, okey, R besar, R kecil, Y besar dan Y kecil. Okey, jadi kalau kita nak sahkan betul ke tak genotip kita ni, kita tengok balik betul ke gamet terhasil ni. Okay, jadi untuk hasilkan gamet kita lihatlah. Kita seolah macam kita cross balik yang genotip parent ni, iaitu R besar, R kecil, Y besar, Y kecil. Cuba kita cross balik. Ni cross untuk hasilkan probability bagi, possibility bagi gamet iaitu R besar, Y besar, betul. R besar, Y kecil, betul. R kecil, Y besar, betul. R kecil dan Y kecil, ni betul. Okay, jadi betul lah genotip kita. Untuk genotip parent J, induk J adalah R besar, R kecil dan Y besar, Y kecil. Okey, jadi apakah gamet yang terhasil daripada induk K? Okey, gamet terhasil induk K, kalau kita tengok dua-duanya adalah homozigot R dan kedua-duanya adalah homozigot resesif, iaitu homozigot untuk Y. Jadi kesemua gamet dihasilkan adalah R besar dan R kecil. Kalau awak kacukkan macam ni pun, nak buat cross macam ni untuk R besar, R besar, Y besar, Y kecil pun, semua empat-empat awak akan dapat R besar, Y kecil. Okey. Jadi, apakah anak yang dihasilkan? Okey, apabila persenyawaan berlaku, so ini adalah persenyawaan lah. Ini adalah persenyawaan. Apabila persenyawaan berlaku, okey, iaitu R besar Y besar digabungkan dengan R besar Y kecil, kita dapat R besar Y besar Y kecil. Okey, yang kedua, kemungkinan kedua iaitu R besar Y kecil digabungkan dengan R besar Y kecil, so kita akan dapat kedua-dua R besar Y kecil Y kecil. Yang ketiga ni kita gabung. Okey, kita gabung yang ketiga ni, kita akan dapat R besar R kecil, Y besar dan juga Y kecil. Walaupun R kecil ni berada di bahagian kiri, R besar berada di bahagian kanan, untuk memudahkan kita lebih senang faham, tuliskan yang besar dulu di bahagian kiri. Mula-mula tu tulis yang besar dulu. Okey, yang seterusnya, kacukan yang seterusnya, okey, iaitu R kecil Y kecil dikacukkan dengan R besar Y kecil. Okey, kita dapati genotip anak yang terhasilnya adalah R besar, R kecil dan Y kecil, Y kecil. Okay, so itu adalah ini adalah genotip
yang terhasil, okey, genotip untuk parent dan juga genotip untuk anak yang dihasilkan oleh kacukan kedua-dua J dan K induk ini. Okey, untuk soalan kedua, terangkan bagaimana anak L mewarisi trait berbiji bulat dan kuning. Okey, L, kita lihat L ni maknanya kat sini lah, yang ini saja. Dia tanya, macam mana anak L mewarisi trait berbiji bulat dan kuning? Okey, kita tahu kalau yang biji bulat ni adalah yang dominan. Okey, biji bulat dominan. Okey, biji bulat dominan merupakan trait dominan yang diwakili oleh huruf besar kan? R besar. Okey, manakala kuning ni pula adalah trait yang resesif. Trait yang dominan, trait yang dominan. Okey, kuning ni merupakan warna biji yang kuning ni adalah trait dominan untuk ciri warna biji. Okey, yang diwakili oleh huruf besar, Y besar. Okey. Jadi, kita tahu kat sini. Okey, kita tahu kat sini yang untuk offspring ataupun anak L ini, okey, untuk genotip bagi bentuk lah, okey, bagi bentuk biji benih, bagi bentuk bijinya adalah R besar. Okey, macam mana dia dapat R besar ini? Sebenarnya dia dapat satunya R besar daripada parent ataupun induk maternal ataupun bapa dia lah. Okey. Dan satu lagi R besar ni dia dapat daripada ibu. Okey, satu R besar dia dapat daripada bapa, satu lagi R besar dia dapat daripada ibu. Okey, itu pertama. Okey. Yang kedua, untuk berbiji kuning. Okey, untuk yang berbiji kuning. Okey. Kita tahu yang untuk biji kuning, anak ini dia menerima satu Y besar ataupun satu allele yang dominan ni daripada bapa. Kita mengandaikan kiri tu bapa lah. Okey. Dan dia menerima satu Y kecil, allele yang kuning ataupun allele Y daripada ibu. Walau bagaimanapun hanya allele dominan yang ditunjukkan ataupun trait yang membawa allele dominan yang ditunjukkan dalam anak L ini. Okey. Jadi untuk kita explain macam mana L ni dapat biji bulat dan kuning ni, kita tengok mana dia dapat ni. Maksudnya daripada soalan ni awak kena faham dululah. Okey, biji bulat, biji kuning tu genotipnya apa? Okey. Okey, bila dah dapat genotipnya datang daripada mana? Asalnya daripada mana? Barulah kita boleh jawab. Okey. Jadi untuk jawapan yang pertama, macam mana ni? Okey, untuk jawapan yang pertama. Okey, P1. Anak L menerima. Okey, yang ni cikgu dah terangkan tadi ini dalam bentuk ayat lah. Anak L menerima kedua-dua allele dominan daripada allele dominan ni, kalau tak nak tulis allele dominan tu ataupun nak tulis R pun boleh. Menerima kedua-dua allele dominan ataupun R untuk trait bulat daripada ibu dan ataupun bapa dan ibu. Okey, itu poin pertama. Poin kedua, tadi pasal bentuk biji kan? Itu bulat. Poin kedua, untuk trait kuning pula, iaitu warna biji, allele dominan ataupun Y besar, diterima daripada induk J, dan allele resesif ataupun Y kecil ni diterima daripada induk K. Okey. Alright, tapi kenapa L ini menunjukkan biji yang bulat dan juga biji yang kuning? Ini kerana disebabkan oleh pasangan allele yang diterima itu adalah Y besar dan Y kecil, maka hanya allele
dominan sahaja, maka allele dominan sahaja ataupun allele Y besar dan juga R besar sahaja yang ditunjukkan dalam tribe. Yang ditunjukkan dalam tribe. So ini adalah cara untuk kita nak explain jawapan. Sebenarnya kita dah tahu dah daripada skema, rajah skema. Cuma bila nak explain, inilah cara kita nak explain. Maknanya kita kena ceritakan, kita kena kenal pasti genotip. Lepas kita dah kenal pasti genotip, kita kena kenal pasti pula mana datangnya allele-allele yang terdapat dalam genotip anak tu. Okey. Itu yang soalan B2. Okey, untuk soalan C. Rajah menunjukkan satu contoh lain bagi kacukan pewarisan. Okey, dia tunjuk satu pokok tinggi, satu pokok rendah dikacukkan. Semua anak terhasil adalah pokok tinggi. Nyatakan perbezaan antara kacukan pewarisan dalam rajah 5.3 dengan kacukan ditunjukkan dalam rajah 5.1. Okey, kalau perhatikan kat sini. Okey, untuk kacukan dan bagi rajah 5.3 ini, okey, ini adalah kacukan untuk satu ciri sahaja. Okey. Untuk satu ciri saja untuk ketinggian. Jadi cirinya adalah ketinggian. Okey, cirinya adalah untuk ketinggian. Iaitu trait yang terdapat dalam ciri ketinggian ini adalah sama ada tinggi, pokok tinggi ataupun pokok rendah. Okey, itu adalah trait. Ini adalah trait. Okey, jadi satu ciri saja untuk rajah 5.3 adalah satu ciri sahaja. Tapi untuk rajah 5.1 kalau tengok, okey, ada dua ciri iaitu biji bulat dan kuning, biji berkedut dan juga hijau. Okey, ciri pertamanya adalah bentuk bulat, bentuk biji. Okey, bentuk biji. Trait bagi ciri bentuk biji ni adalah sama ada bulat atau kedut. Okey, sama ada bulat atau kedut. Okey, ciri yang kedua adalah warna biji. Okey, trait untuk warna biji ni sama ada kuning yang dominan ataupun hijau yang resesif. Okey, jadi untuk rajah 5.1 ini, rajah 5.1 ini melibatkan dua ciri. Okey. Alright, sekarang soalan dia, nyatakan perbezaan antara kacukan pewarisan dalam rajah 5.3 dengan kacukan ditunjukkan dalam rajah 5.1. Okey, jadi senang saja untuk soalan ini. Bila awak dah kenal pasti, bila awak dah kenal pasti yang rajah 5.1 itu adalah yang melibatkan, iaitu kacukan yang melibatkan dua ciri. Okey, manakala diagram 5.3 ni menunjukkan kacukan melibatkan satu ciri. Okey, jadi daripada sini kita boleh tahulah kalau untuk P1, okey, kacukan yang melibatkan dua ciri ni merupakan kacukan yang melibatkan pewarisan di hybrid. Di itu dua. Hybrid tu adalah gabungan lah. Okey, gabung dua ciri. Okey, manakala rajah 5.3, disebabkan dia satu ciri sahaja, maka kita kelaskan dia sebagai pewarisan monohibrid. Okey. Yang kedua. Okey, kita tahu yang pewarisan ataupun kacukan yang melibatkan dua ciri ini, kacukan yang melibatkan dua ciri ini melibatkan dua pasang alil. Ataupun melibatkan dua jenis jin. Apabila dua ciri pewarisan ataupun kacukan itu dikaji, ianya melibatkan daripada dua jenis jin. Melibatkan dua jenis jin. Ataupun kita tahu yang satu jin tu ada sepasang alil. Ataupun boleh tulis melibatkan dua pasang alil. Okey. Manakala pewarisan monohibrid pula melibatkan melibatkan satu jenis jin sahaja. Ataupun melibatkan sepasang alil.
Okey. Untuk P3, okey, kita dah tahu melibatkan dua jenis jin ataupun dua pasang allele, maka bila melibatkan dua jenis jin, berarti dia melibatkan dua ciri. Okey, jadi warisan ini melibatkan dua ciri pokok P. Okey, manakala untuk P3, P3 melibatkan satu ciri pokok P. P4 pula. Bila kita dah tahu untuk pewarisan dihibrid libatkan dua ciri pokok P, kita mention. Boleh juga mention. Ciri pokok P itu ialah jenis biji ataupun bentuk biji. Dan juga warna biji. Ciri kedua adalah warna biji. Manakala untuk pewarisan monohibrid ataupun rajah 5.3 ni, cirinya adalah, ciri yang dikaji adalah ketinggian pokok kan. Ketinggian pokok. Alright. Kita tahu yang ciri jenis biji dan juga bentuk biji ni dia ada trait. Jadi trait untuk ciri jenis biji dan juga warna biji ni ialah biji kuning. Biji kuning. Bentuk biji dulu kan. Jenis biji ataupun bentuk biji itu biji bulat atau biji berkedut. Dan satu lagi ciri iaitu warna biji iaitu biji kuning dan biji hijau. Trait untuk pewarisan monohybrid yang dikaji ini adalah, pertamanya adalah pokok yang tinggi, trait yang dikaji untuk ciri ketinggian pokok dan pokok yang rendah. Jadi itu antara kita boleh tulis lah. Berapa markah? 3 markah aja pun. Ni pun kita dah bagi lebih. Nak cakap ni possibility yang apa yang awak tulis tu. Daripada 6 ni, pilihan jawapan ni awak tulis 3 dah dapat 3 markah. Kita tahu yang pewarisan yang melibatkan dua ciri ataupun pewarisan dihybrid ini mematuhi ataupun ianya melibatkan hukum Mendel yang kedua. Hukum Mendel kedua ataupun dikenali sebagai hukum pengaturan bebas. Manakala untuk yang pewarisan monohybrid, yang melibatkan satu ciri, ini melibatkan hukum Mendel 1 ataupun juga boleh dikenali sebagai hukum segregasi. Pilih 3 jawapan, dapat 3 markah penuh. Seterusnya, soalan D, berikut adalah fenotip dan genotip pokok kacang P. So fenotip pokok ini pokok tinggi dan bunga putih. Dia dah bagi pokok tinggi dan bunga putih. Genotipnya T besar, T kecil, W besar dan W kecil. Jadi daripada sini kita boleh kenal pasti. Berdasarkan genotip ni kita boleh kenal pasti ciri dan juga trait. Untuk ciri yang pertama iaitu ketinggian pokok. Ciri pertama ketinggian pokok. Traitnya adalah sama ada tinggi atau rendah. Tinggi atau rendah. Ciri yang kedua, warna bunga. Warna bunga. Traitnya adalah sama ada warna putih ataupun warna apa? Katakan warna katakanlah dia tak mention pokok kacang P, katakan kalau warna pokok kacang P warna dominan adalah warna ungu. Jadi kita boleh kenal pastilah antara ciri dan trait tinggi rendah ni yang mana satu yang dominan. Kita tahu yang daripada genotip dia bagi T besar, T kecil ni adalah heterozigot, yang mana satu T besar dan satu T kecil yang menunjukkan pokok tinggi. Maksudnya kat sini kita tahu yang kalau heterozigot, kalau satu allele dominan ada, dia akan menunjukkan trait yang dominan. Jadi pokok tinggi ini adalah yang dominan.
tinggi ini adalah dominan, yang pokok yang rendah ini adalah resesif. Okey. Pokok putih, bunga putih. Pokok bunga ni, pokok ni berbunga warna putih. Kita tahu yang sifat resesif ditunjukkan apabila kedua-dua pasangan alil tu menunjukkan alil yang resesif. Maka kita tahu yang putih ni sebab dia huruf kecil belaka kan. W dia kecil, W kecil, W kecil. Maka putih ni adalah resesif dan ungu tu adalah yang dominan. Okay. Alright. So, pokok kacang P dikacukkan dengan pokok kacang PY. Kenal pasti genotip pokok kacang PY. Supaya kacukan tersebut akan menghasilkan semua adat yang mempunyai fenotip pokok tinggi dan bunga yang putih. Okey. Sekejap ya. Okey. Jadi untuk soalan ni, pokok kacang P dikacukkan dengan pokok kacang PX ni dikacukkan dengan pokok kacang PY. X ni dah bagi ke atas T besar, T kecil, W kecil, W kecil. Kenal pasti genotip pokok kacang PY supaya kacukan tersebut menghasilkan semua anak mempunyai fenotip pokok tinggi dan bunga putih. Okey, bila dia nak memastikan semua pokok tinggi, bererti dalam anak yang dihasilkan tu sama ada mempunyai T besar atau T kecil, T besar, T kecil. Okey. Manakala kalau nak hasilkan bunga putih, semua dalam anak dihasilkan mempunyai pasangan alil yang W kecil, W kecil. Okay, untuk soalan macam ni, walaupun dibagi dalam struktur, awak boleh jawab dalam bentuk, maksudnya awak boleh buat dalam lakaran rajah skema. Awak boleh lukis dalam rajah skema. Okey, pertamanya, okay, katakan kalau lukis dengan rajah skema lah. Okay. Pertamanya, katakan kita ambil induk, iaitu induk X dan induk Y. Okay, induk X dan induk Y. Okay, perlu tulislah kat sini induk. Okay. Induk X ni mempunyai fenotip yang macam mana? Fenotip untuk induk X adalah, okay, induk X mempunyai pokok yang tinggi bunga putih. Pokok tinggi bunga putih. Okay, bunga putih. Ada masalah lah dengan ni. Pokok tinggi dan bunga putih. Manakala pokok Y, kita tak tahu lagi apa kan. Okay, kita lihat dulu genotip untuk pokok X. Okay, genotipnya adalah, tadi apa tadi? T besar, T kecil. T besar, T kecil, Y kecil dan Y kecil. Okay, jadi sekarang nak hasilkan semua anak yang tinggi dan warna putih bunganya, awak mestilah kena, maksudnya induk Y ni mestilah mempunyai genotip yang kedua-duanya adalah W kecil, W kecil. Okay. Dan nak anak semua tinggi, makanya awak kena pastikan awak guna genotip untuk induk Y ni semuanya mempunyai anak yang pula dah. Semuanya mestilah mempunyai genotip yang dominan, iaitu alil yang dominan, T besar dan T besar. Jadi fenotip untuk induk Y ni adalah tinggi dan juga bunga putih. Okay, dan juga bunga putih. Okay, kenapa kita tak boleh guna T besar, T kecil dekat sini? Sebab akan ada kebarangkalian anak dihasilkan yang rendah. Sedangkan dalam soalan dia nak semua anak tu mestilah yang tinggi. Okey, jadi meiosis berlaku. Okey, meiosis berlaku. Jadi anak yang gamet yang dihasilkan adalah T besar, W kecil. Okey, cuba kita kacuk macam ni lah. Berkacuk dalam ni kita nak kira probability untuk gamet dihasilkan lah. Okey, kedua T besar, W kecil, T besar, W kecil dan T kecil, W besar lah sepatutnya. Okey, T besar, W kecil, T kecil, W kecil. Okey, T besar, W kecil dan T kecil, W kecil. Okey, kalau tengok 50%-nya gamet dihasilkan adalah punya T besar, W kecil. Okey, 50% anak dihasilkan mempunyai gamet T kecil dan W kecil. Okey, jadi untuk gamet dihasilkan oleh induk induk Y ni adalah kesemuanya mempunyai T besar, W kecil.
So, ini gamet yang mungkin dihasilkan. Okay, sama ada awak nak guna Punnett square pun boleh ataupun awak setakat nak kacut macam tu pun boleh. Okay, jadi persenyawaan berlaku. Okay, sebenarnya kalau awak nak guna, nak tulis salah satu pun, dua sahaja pun boleh lah sebab dalam gamet dihasilkan ni ada 2 T besar W kecil dan ada 2 juga T kecil W kecil. So, kalau awak buat hanya 2 gamet tu pun boleh diterima. Okay, jadi persenyawaan menghasilkan anak yang menghasilkan T besar, T besar, T besar, W kecil, W kecil. Okey, anak kedua yang dihasilkan berkemungkinan T kecil, T besar, T kecil. Okey. Dan W kecil, W kecil. Okey, seterusnya T besar, T besar, W kecil, W kecil. T besar, T kecil, W kecil dan W kecil. Okey. Jadi ini adalah genotip anak yang pertama. Okey. Jadi fenotip, bila dah tulis genotip, awak kena tulis fenotip. Fenotip F1. Okey. T besar, W kecil, maknanya anak ini tinggi dan bunga putih. Bunga putih. Yang ni pun sama, tinggi, bunga putih. Okey. Yang ni pun sama, yang ketiga, tinggi, bunga putih. Yang keempat pun sama, tinggi, bunga putih. Okey. Kalau kita perhatikan, dari segi fenotip, kesemua pokok ini mempunyai pokok tinggi dan bunga yang putih. Jadi, kita boleh katakan nisbah fenotipnya adalah, nisbah fenotip 100%-nya adalah mempunyai pokok yang tinggi dan bunga putih. Dan ini menepati soalan ni sebab dia tanya, jika nak hasilkan semua anak punya pokok tinggi dan bunga putih. Alright, itu adalah secara gambar skema raja skema lah. Okay. Kalau kita nak tulis dalam bentuk teks, kalau awak kalau nak tulis, nak bagi penerangan dalam bentuk ayat lah. Kenapa tak nak ni? Okay, kalau nak tulis dalam bentuk ayat, yang pertama sekali awak kena mention dulu. Pertama sekali, apakah kenal pasti genotip kan? Jadi kita dah tahulah genotip yang pokok Y tadi tu ialah T besar, W kecil, W kecil. Satu markah. Okay, markah kedua, pokok PX. Okay, kita kena mention lah. Menghasilkan gamet. Okay, gamet dengan allele T besar, W kecil dan T kecil, W kecil. Okay, kita kena keterangkan lah berkenaan apa yang kita kacik tadi kan. Pokok Y ni, genotip dia T besar, W kecil, W kecil. Lepas tu tengok gamet dihasilkan. Okay, menghasilkan gamet T besar, W kecil dan T kecil, W kecil. Sekejap. Ni pokok apa ni? Sorry. Ni pokok PX. Ni X kat sini. T besar, W kecil dan T kecil, W kecil. Okay. Poin ketiga, itu pokok PX. Manakala pokok PY, sebab kita kena mention kedua-dua X dan Y. Sebab kita nak hasilkan anak kan. Anak nak hasilkan anak mesti kena ada dua-dua induk lah. Jadi pokok PY menghasilkan gamet dengan allele. Okay, gamet dengan allele T besar, W kecil. Okay. Alright. Jadi P4, poin keempat kita boleh buat. Anak pokok tinggi. Okay, anak pokok yang tinggi mesti mewarisi. Okay. Sekurang-kurangnya satu alil dominan ataupun allele T besar. Okay. Daripada kedua-dua induk. Okay. Bagaimana dengan warna bunga kan? Okay. Warna bunga putih mesti mewarisi sekurang-kurangnya. Okay. Bukan sekurang-kurangnya ni. Sorry. Sebab dia kena ada kedua-duanya. Warna bunga putih mesti mewarisi kedua-dua allele resesif ataupun W kecil daripada
kedua-dua induk. Okay, daripada kedua-dua induk. Okey, jadi itulah cara untuk kita jawab soalan nombor 5 2008 SPM ini. Jadi cikgu harap jadi cikgu harap penerangan cikgu pagi hari ini jelaslah dan harap dapat buat dengan baiklah lepas ni ya. Okey, jadi cikgu dah tak ada apa untuk kita ni. Cikgu harap awak dapat tonton video ni dan cuba fahami sebaik mungkin dan cuba jawab sendiri dahulu. Okey, terima kasih.